Dekan Fakulti Komputeran dan Metateknologi, barisan pensyarah-pensyarah dan pelajar-pelajar serta pengunjung Pesta Buku UPSI tahun 2023. Okey, di tahun lepas saya juga menjadi moderator kepada rakan sekerja saya juga, iaitu Dr. Patricia Hedwig dengan buku beliau. Kali ini saya bersama-sama di pentas yang sama dengan rakan sekerja saya Dr. Farah Dayana, berikan tepukan, yang telah menghasilkan buku yang bertajuk Wayang Kulit Kelantan, Evolusi Reka Bentuk Gambaran Sri Rama, Rawana dan Siti Dewi. Ya, sebelum itu saya akan perkenalkan dulu rakan di sebelah saya ini. Beliau bernama Dr. Farah Dayana Muhammad Jufri, merupakan pensyarah kanan bidang teater di Fakulti Muzik dan Seni Persembahan UPSI. Beliau memiliki ijazah dalam komunikasi grafik dan ijazah sarjana dalam teater dan drama daripada Universiti Sains Malaysia, dan beliau mendapatkan PhD beliau dengan pengkhususan dalam wayang kulit Kelantan di UPSI. Selain mengajar, juga beliau merupakan pengamal wayang kulit Kelantan. Dan untuk pengetahuan semua, Dr. Farah Dayana adalah merupakan generasi keempat dalam Mamat Semail daripada tahun 1884 hingga tahun 1968. Ini dia generasi yang keempat untuk dalam Semail, ya. Dan untuk ketahuan tidak asing lagi, beliau sering mengadakan bengkel di mana-mana tentang wayang kulit, termasuk juga mengajar saya tentang wayang kulit, terutamanya saya daripada Sabah. Untuk faham wayang kulit itu dulu melalui buku atau tengok dalam televisyen, tapi kali ini saya berada di sebelah pengamal generasi keempat dalam Semail. Okey, itu tanpa masa kita persilakan Dr. Farah. Tadi saya perkenalkan secara umum, mungkin kita berkenalan secara lebih dalam lagi kepada Dr. Farah. Silakan Dr. Farah. Okey, terima kasih Encik Amsalid. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penerbit kerana sudi menerbitkan buku sulung saya. Ini buku sulung saya selepas tamat PhD. Terima kasih penerbit, pengarah, timbalan pengarah Encik Azlan dan yang lain-lain lah, ya. Terima kasih. Dan buku ini adalah hasil daripada research saya daripada masters, PhD, dan juga berdasarkan pengalaman saya daripada kecil sehinggalah sekarang. So semua konten ada di dalam ini. Okey, kalau kawan-kawan ada yang kenal saya, mereka akan bertanya kenapa wayang kulit Kelantan. Sebab bila bercakap macam logat Penang je. Betul. Dr. Farah, ya betul. Suatu soalan yang saya ingin tanya, Dr. Farah bunyi logat dia seperti orang utara daripada Pulau Pinang. Tapi itu yang saya pelik juga, wayang kulit Kelantan dan pengalaman dari kecil. Jadi mungkin kita boleh dengar Dr. Farah, ini orang Penang ke orang Kelantan? Okey, saya dibesarkan di Penang. So kalau saya bercakap, logat saya memang logat Penang lah. Tapi kalau saya balik Kelantan, saya tukar intonation, saya akan kecek Kelantan lah. Bisa kecek Kelantan dia. So ada dua, pertama ada Kelantan. Mana orang Kelantan sini? Oh, ramai orang Kelantan ada di sini. Okey, dia Dr. Farah daripada Kelantan. Okey, Dr. Farah. So bila kita balik Kelantan, kita buat research, kita berada bersama pengamal, kan, kita kena berada dalam keadaan mereka supaya mereka boleh transfer knowledge itu kepada kita dengan selesa. Jadi bila kulit Kelantan, kan, kecek Kelantan, buah hawa yang kulit dalam bahasa Kelantan. Itu dia kecek Kelantan. Saya pun bisa juga kecek Kelantan sebab duduk kat bawah dah marah. Okey, bisa dia. Bisa tak? Bisa. Okey, Dr. Farah. Baiklah, saya itu dia sedikit Dr. Farah. Beliau berasal daripada Kelantan tapi membesar di Pulau Pinang, dan ini satu benda yang sangat menarik di mana Dr. Farah kata orang menegakkan dan membawa serta mengangkat tradisi daripada negeri asal beliau sendiri, Kelantan. Wayang kulit ini tidak asing, dan untuk pengetahuan juga wayang kulit ini sudah diiktiraf di bawah UNESCO. Jadi kepada adik-adik yang ada di sini, contohi Dr. Farah di mana anda bertapak, di mana anda berdiri, angkatlah menjadi satu bidang yang bukan saja terkenal di mata masyarakat, tetapi
tetapi di seluruh dunia insya-Allah. Baik Dato' Farah, tadi bercakap tentang asal juga kelahiran dan pengalaman semasa kecil. Mungkin Dato' Farah boleh ceritakan sedikit apakah inspirasi buku ini dan merupakan buku sulung diterbitkan dan bagaimana inspirasi untuk mencipta serta menghasilkan buku ini? Okey, inspirasi dia adalah of course daripada family saya sebenarnya. Kalau kita tengok pada slide kan, slide yang pertama tu adalah Ahmad bin Din, dikenali sebagai Mamat Ismail. Itu adalah moyang saya yang merupakan tok dalang di kawasan Bacok, Kelantan. Okey. Ada yang kenal Okey. So daripada situ gambar kedua itu adalah datuk saya Yusof Ahmad, pengamal wayang kulit Kelantan juga, dan di sebelahnya juga ada datuk saudara. Semua ketiga-tiga ini dah meninggal, tetapi kenangan bersama mereka, saya sempat belajar sedikit bersama datuk saya wayang kulit Kelantan, bagaimana untuk memahat atau buat patung wayang kulit. Kita panggil gambalan gambalan tu adalah patung wayang kulit tersebut. Okey, practitioner panggil gambalan. So pembuatan gambalan itu saya belajar bersama datuk saya Yusof Ahmad. Dan kemudian generasi ketiga adalah ayah saya sendiri. Dulu mengajar di USM Penang, sekarang dah pencen tetapi masih aktif mengamalkan wayang kulit Kelantan. Ini adalah beliau. Dan of course inspirasi saya yang seterusnya adalah guru saya, di mana saya belajar sekarang berguru di Kelantan bersama Muhammad Dain Othman. Jadi apa-apa yang saya belajar semua daripada titih beliau. Itu adalah antara inspirasi saya, dan ini adalah dua orang pakar rujuk yang saya sentiasa call. Saya sentiasa kacau. Kalau ada apa-apa soalan, saya akan kontak Pak Nasir dan juga Cik Mat Yusof. Anytime mereka akan sentiasa bersama-sama saya untuk merungkai apa-apa persoalan. So seterusnya adalah ini saya generasi keempat daripada Mamat Ismail. So daripada itu inspirasi itu datang untuk saya menghasilkan buku ini. Sebab dengan knowledge sahaja kita dapat transfer wayang kulit Kelantan dan yang dah semakin pupus Cik Amsalid. So nak tak nak, sebagai pengamal, you boleh deliver dengan lebih jujur dan ikhlas dalam bentuk akademik. So that's why inspirasi itu datang daripada itulah. Okey, agak menarik dari situ ya. Tadi tolong yang penjaga slide cuba alih kepada yang waris yang pertama tadi. Okey, kita tengok dekat sini ya. Datuk beliau ataupun moyang, minta maaf, Ahmad bin Din, lelaki. Kemudian turun pula kepada datuk beliau, itu Yusof Ahmad, lelaki. Kemudian kepada ayah beliau, okey, Muhammad Jufri. Saya sempat ya, sebab pelajar saya pernah melakukan latihan industri, saya nampak studio beliau di Pulau Pinang, lelaki. Dan generasi yang keempat apa dia? Perempuan. Satu yang menarik, bagaimana seorang perempuan meneruskan generasi. Okey, itu saya nak tahu juga. Kenapa teruskan? Saya tahulah meneruskan legasi keluarga. Tetapi sebagai seorang perempuan itu, di situ bagaimana generasi keempat itu perempuan? Mungkin Dato' Farah. Okey, sebenarnya pada awalnya usia muda saya, belasan tahun, saya sebenarnya mengelak untuk membawa wayang kulit sebenarnya. Sebenarnya mengelak. Tetapi bila orang kata titih kan, benda tu darah mengalir, akhirnya ke sana juga. Sebabnya saya rasa tanggungjawab lah. Dan yang paling penting untuk pengetahuan semua, Tok Dalang wayang kulit Kelantan secara oralnya, yang first kali Tok Dalang dikenali sebagai Mok Erok. Mok Erok ni orang perempuan. So itu dia ya. Saya pun baru tahu ya Dato' Farah. Saya ingat selalunya pemain itu lebih dilatari oleh lelaki, tapi kali ini Dato' Farah, beri tepukan sekali lagi kepada Dato' Farah untuk meneruskan legasi ini. Okey. Baik,
itu tadi kita bercakap tentang inspirasi ya. Seterusnya kita lihat pula bercerita pasal buku ini ya, struktur buku wayang kulit. Okey, daripada sini kita tengok evolusi reka bentuk gambalan. Mungkin adik-adik ada yang tahu tidak apa gambalan itu? Ada yang tahu? Okey, kita nak tahu, kita tanya Dr. Farah sebab dia merupakan pakar dalam pendidikan ini. Kita persilakan Dr. Farah, gambalan itu struktur dia. Okey, gambalan tu sebenarnya boneka, puppet yang dimainkan. Boneka, gambalan boneka, okey. Okey, itu adalah term yang digunakan di kampung oleh pengamal wayang kulit Kelantan. Kejap lagi kita tengok dalam persembahan ada banyak gambalan yang akan digunakan oleh dalang muda dan juga dalang tua. Okey, nanti kita tengok ada dua jenis dalang akan di-explain nanti. So, buku ini hanya menceritakan tentang watak-watak gambalan tersebut. Okey, hanya 3 watak utama dipilih. Kalau nak ikut semua ada dalam 100 lebih. So, kali ini kita fokuskan 3 dulu. Mungkin isu seterusnya kita tambah lagi karakter lain. Sebab kita lihat kat sini adalah evolusi perkembangan daripada start wayang kulit sampai sekarang ada banyak perubahan yang berlaku ke atas reka bentuk gambalan tersebut. Faham, bermakna di situlah evolusi. Okey, kalau tengok ya, dalam buku Dr. Farah ni, muka surat 56 dan 57. Di situ ada perbezaan reka bentuk daripada fasa kepada fasa dijelaskan secara terperinci. Jadi kepada sesiapa di sini, terutamanya pelajar-pelajar yang ingin tahu membaca tentang buku ini, boleh dapatkan buku ini daripada pihak penerbit UMSI. Di situ juga saya telah dapat, terima kasih Dr. Farah buku dia. Okey, seterusnya daripada segi kata orang, kita telah buat satu buku, kita beri ilmu yang berterusan. Jadi sebagai harapan kepada Dr. Farah daripada struktur ini, kita mengajar reka bentuk ini, watak-watak ini, mungkin Dr. Farah boleh ulas sedikit apa saja watak-watak utama yang tadi ada sebut 3 kan? Apa yang disebut 3 watak? Okey, watak utama sebenarnya wayang kulit Kelantan ni daripada epik Ramayana, India. Epik Ramayana. Okey. Tetapi bila sampai ke Kelantan ada berlaku perubahan dalam repertoire ataupun cerita yang dimainkan. So, mereka menamakan, pengamal-pengamal menamakan cerita yang dibawa dalam persembahan adalah Hikayat Bota Maharajawana. Okey, so dalam cerita Hikayat Bota Maharajawana kita ada watak utama, watak protagonis iaitu watak hero. Hero adalah Seri Rama dan watak yang paling jahat sekali adalah Rawana. Rawana. Situ dekat skrin ada dekat skrin ada. Ini yang puppet yang design yang paling latest lah. Okey, dan kita juga ada Siti Dewi. Siti Dewi ni isteri kepada Seri Rama. Okey, so ini antara 3 watak utama. So, sebab itu buku ini dimuatkan dengan 3 karakter utama inilah. Tetapi ada lagi watak-watak yang agak utama seperti Laksmana, Hanuman. Okey, Hanuman tu anak kepada Seri Rama. So, watak-watak itu agak penting juga, tetapi mungkin ke next issue lah kita akan bincangkan nanti. Baiklah, apa watak 3 tu? Yang pertama dia apa dia? Seri Rama. Yang kedua? Yang ketiga? Siapa sini rasa diri Siti Dewi? Okey, rasa diri Siti Dewi. Okey, okey, baik, itu dia 3 intipati ataupun kepada buku ini. Seterusnya saya ingin tanya dengan Dr. Farah sendiri. Hala 7 buku ini, maksudnya apa? Berikan sedikit macam mana tentang hala 7 ataupun ceritakan sedikit struktur-struktur buku selain daripada menceritakan 3 watak ini juga, Dr. Farah. Okey, hala 7 buku. Ini first step. First step kita buat buku dalam bahasa Melayu. Apa tujuannya? Sebenarnya kita nak give back kepada community, supaya community, anak-anak kita semua mengenal tentang wayang kulit Kelantan. Itu yang utama. Dan ada planning untuk kita translate ke bahasa Inggeris supaya kita boleh memperkenalkan kita punya budaya ke luar negara sebenarnya. Dan selain itu juga, kita buku rujukan wayang kulit Kelantan tak banyak. Profesor kan? Tak banyak kan?
So ini adalah salah satu cara untuk kita tambah rujukan oleh para pelajar, sebab universiti semua ada subjek wayang kulit tapi buku tak cukup. Betul. Saya ketika menuntut di Universiti Sabah untuk mendapatkan buku wayang ni, dia agak terhad. Betul? Okay. So dan salah satu bidang yang di luar sedikit adalah tourism. Sebenarnya kita boleh jual untuk tourism. Orang akan datang ke Malaysia untuk menonton wayang kulit Kelantan kalau kita betul-betul jual buku ni untuk mereka sebagai satu tarikan untuk datang ke Malaysia, kan? Betul, untuk salah satu tarikan seperti mana yang anda hadiri pada hari ini adalah salah satu tarikan sebab anda ingin tahu tentang apa itu wayang kulit. Daripada segi struktur buku, Dr. Farah mungkin. Okey. Dalam buku ni, mula-mula kita explain tentang pengkaryaan gambaran. Macam mana orang buat gambaran? Kalau dulu-dulu kan, orang material kita gunakan adalah kulit kambing ya, sampai sekarang masih kekal. Kalau dulu orang rendam kulit kambing tersebut di sungai ya, untuk buang bulu yang ada pada kulit tersebut lah. So dia rendam dalam seminggu, kemudian baru dia jemur dan melalui proses-proses rendam dalam kapur dan sebagainya. So itu satu bahagian yang kita buatkan dalam buku ini. Yang seterusnya adalah perwatakan. Setiap karakter yang ada dalam 3 ini, dia ada dia punya karakter tersendiri. Contoh, Sri Rama, dia hero kan, dia hebat, dia seorang raja, dia ada anak panah yang bila dia panah datang balik kepada dia. So dia ada karakter-karakter dia yang tersendiri. So daripada karakter itu barulah kita gambaran tersebut direka based on that character. So itu kita buatkan juga dalam buku ni tentang design. Kenapa dia didesain begitu? Kenapa ada naga pada kaki? Semua di-explain, dihuraikan di dalam buku ini. Kalau tidak faham ya, menarik buku-buku ini serta grafik juga. Terima kasih juga sekali lagi kepada penerbit atas susunan dan rekaan ini. Baiklah, okey, sebab kita akan ada persembahan selepas ni. Sebab kita bercakap, mesti lebih baik kita melihat persembahan kerana kita ada penampilan khas iaitu Profesor Dr. Hassan Abdullah sama dengan Dr. Farah serta pemuzik dan pelajar daripada Fakulti Muzik dan Persembahan untuk membuat persembahan wayang kulit. Jadi sebentar itu, sebelum kita melihat persembahan, kita akan ke sesi terakhir. Saya bertanya dengan Dr. Farah tentang apakah harapan penulis, harapan Dr. Farah sebagai pendidik, harapan Dr. Farah sendiri sebagai pewaris terhadap buku dan juga wayang kulit ini. Okey, sebagai penyelidik, sebagai pendidik, sebagai pengamal, saya ada satu harapan yang sangat besar di mana generasi-generasi alfa yang ada, generasi Z yang ada kenal wayang kulit Kelantan tu apa sebenarnya. Dan daripada kenal barulah menghayati dan jatuh cinta pada wayang kulit mungkin. Ini adalah usaha untuk pelestarian lah wayang kulit Kelantan. So daripada untuk mencapai apa matlamat yang diimpikan itu, so ada research yang telah dibuat dengan kita menghasilkan aplikasi digital untuk tatapan anak-anak muda yang suka menonton visual ni kan. So next step is kita planning untuk adakan galeri virtual wayang kulit Kelantan. Nanti lagi 2 tahun insya-Allah siap untuk kita lestarikan wayang kulit Kelantan ini. Dan of course tahun depan atau tahun lagi satu kita akan publish lagi satu buku wayang kulit Kelantan next issue. Okey. Untuk kawan anda juga, Dr. Farah ni bersama rakan pendiri dia telah menang dalam anugerah inovasi dalam menghasilkan aplikasi Wayang Edu. Kepada semua adik-adik yang saya rasa mungkin generasi saya dulu suka baca buku yang bercetak sebegini. Jadi kepada adik-adik yang ada di depan ni, kalau anda nak tahu wayang kulit ni, boleh download aplikasi tu. Dr. Farah telah hasilkan untuk Wayang Edu. Dan kami soon lagi 2 tahun, beliau akan menghasilkan 3D ya, untuk apa ni? Galeri 3D wayang kulit insya-Allah. Ya, itu dia. Saya berada di sebelah orang yang hebat, masih muda tetapi telah banyak menghasilkan inovasi. InsyaAllah nanti akan lebih banyak lagi ilmu yang kita akan pelajari daripada beliau. Terima kasih Dr. Farah atas perkongsian ini. Saya kira satu perkongsian yang ringkas, padat dan sangat
berinformasi kepada semua. Jadi saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mungkin Dr. Farah ada kata-kata terakhir untuk semua hadirin dan pengunjung yang ada pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Terima kasih penerbit. So, siapa yang ada kat sini boleh dapatkan buku ni di penerbit UPSI dengan harga RM60. Semua berwarna. Semua warna. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Farah. Selepas ini kita akan menyaksikan persembahan wayang kulit yang akan dipersembahkan macam saya cakap tadi dengan penampilan khas daripada Profesor Dr. Muhammad Hassan Abdullah, kemudian Dr. Farah sendiri serta pemuzik-pemuzik dan juga pelajar-pelajar daripada Fakulti Muzik dan Persembahan. Sila ambil tempat duduk anda untuk kita tumpukan perhatian ke pentas utama menyaksikan persembahan wayang kulit. Dengan itu, saya selaku moderator mengakhiri sidang bicara buku ini. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Dipersilakan. Wayang kulit Kelantan bersama dengan dalang muda kita yang berada di belakang layar tersebut adalah Dr. Farah Dayana sendiri.
Yo almapul mapul kenong siang kau ta dok ma dok cam cai ni walwe. Om berbunyi berban katik katan capitan bagi me oi som si. Siang kau ta dok ma dok cam cai ni walwe. Berban batik pelatan capitan badi me oi som si.
Bukan salah. Bucan sanati nator sagar-sagan agar tapilimo perkawinan anak pinarodo anak won tajam pasti. Jangan lagi gua kelma angin salam tiko kemana salam musim akan berteguh-teguh. Dari pintu cabar 12 ilamak kata di dalam negeri Kuala Lumpur nak jadikan para pasok pada ini nak jadikan Seri Gemuruh kanan tanaman nak jadikan para jaluk pada terkumpul lagi. Tersebutlah kisah seorang tua Pok Dogo baca yang hidup ibarat kata apa tebu di warokah daun dalam sulah di tengah jalan. Kula betul sinar
akulah orang digelakan orang merokok dogo. Ada setengah duk dalam mengatakanlah akulah Dewa Sealam Tunggal, dan ada setengah duk dalam mengatakan juga akulah Dewa Syayan Tinggal. Maka pada masa hari ini aku nak pergi menghadap Maharaja Seri Rama. Maharaja Seri Rama pada hari ini barulah menikah kahwin dengan Tuan Puteri Siti Dewi. Aku duk nampak foto Maharaja Rama duduk deki asak pada Mah Seri Rama kerana dia tak dapat mengisterikan Puan Puteri Siti Dewi. Nampaknya Maharaja Seri Rama nak bawa lagi, nak balik ke dalam negeri seluruh dalam tanah jauh pula. Baiklah aku masuk menghadap kerana sebelum aku menghadap Maharaja Seri Rama, baiklah aku nak panggil Wak Yoh sama Said, Wak Long. Bolehlah puak-puak tu, puak-puak kedai belakang tu, puak-puak putih belah belakang tu. Mana sama Wak Yoh ni? Aku nak cari dia. Apa kok orang tua Pak Dogo? Nak pergi menghadap pula lah Maharaja Seri Rama. Nak carilah Kusina Said, Kusina Wak Yoh, perlawanan Kusina sama. Nak ajak sama-sama pergi menghadap Seri Rama. Maka berjalan lagi lah perlawanan dan lagu Home Blade. Usyak-usyak mungkin. Murah ada cara ke Pak Dogo terakhir. Pak Dogo ni muncul boleh saya lagi boleh. Aku duk tengok perut Pak Dogo tu semula-mula tak beranak-beranak pahlon ni lagi. Ni biar kata tak. Untuk aku ni orang tu mu orang muda tu cegah lagi. Aku ni orang tu tak boleh buat perangai macam orang muda tu.
Ya Allah. Ya Allah tu yo. Macam itu. Orang gua dah pakar ni. Malah. Tak salah. Lama-lama anu kita bagi. Pada masa hari ini, raja kita tu, rumah raja Selangor telah dikutip dengan Tadawi. Maka pada masa ni hari jugalah Botomah Raja Wana telah maruh, telah hasap deki kepada tuan rumah Raja Selangor. Tanya tuan rumah Raja Selangor nak bawa baliklah tuanku Sita Dewi, nak pergi masuklah di dalam istana, di dalam negeri seluruh tanah Jawa berdak muda Perempuan Sari, sebab nak lari ke Botomah Raja Wana. Dia macam-macam kita mana ni? Kita lama pun tak bayar, gaji pun tak bayar dan insya-Allah pun tak boleh. Mana nak ni? Mau kata mana insya-Allah pun tak boleh. Aku nampak mau insya-Allah pun nak hari tu belakang kalau dewek SITC tu. Mudah insya-Allah kok. Dah mu insya-Allah pun nak cara. Ambo sebenarnya ambo insya-Allah ambo tak boleh sendiri. Tu dia. Maka pengasuh Pak Tan Saudara nak pergi berjalanlah pula nak gadak mah Raja Selangor, nak tahu apa kabar berita ni. Maka pengasuh Pak Tan Saudara menjemput pula ke hadapan mah Raja Selangor. Mari nama moyangnya lagi sama. Pengasuh tua Pok Dogo ni pengasuh. Dole tuanku patik semua. Dole tuanku arah aku bayar beri pok. Jangan tuanku beranak.
Papua tanah dalam engkau bunuh matiku. Pada masanya hariku, bapaku duk panggil patik sekalian aku pada hari ini pagi-pagi muntah lagi neku. Apa ni begini ni pengasuh? Pada masa ni hari ini pengasuh, amba telah menikah kahwin dengan Tuan Puteri Siti Dewi. Setelah amba menang pertandingan memanah tujuh di atas seekor ular. Sebagai hadiah, amba bolehlah masuk nikah dengan Putra Puteri Siti Dewi. Bagiku, ni begini ni. Adalah foto celaka saya itu. Ibunya sak teki pada ambo ni ni. Nak lapah milih ambo isteri ambo Tuan Siti Dewi kerana dia kalau dalam memanah tak tunjuk. Paduku, sebelum dia buat tipu hello, baiklah ambo nak balik adinda ambo Tuan Puteri Siti Dewi kelawana adinda ambo Raja Muda Laksmana balik ke negeri keseluruhan tanah Jawa Perdak Muda Pembuangan Sari neku. Lah tu ku jalanlah patik iring dari belakang. Pacuku makna pula ni ku. Buat apa pula? Oh lah nak jalan-jalan ni beti tak ada ni bayar tu. Kita repot lah abang maja. Musyai aku tengok lambat apa bah kita rekod nak tak terbit light tu. Laju kamar ni. Nak tepuh orang. Ano bayar keluar abang tunggu. Bah kita repot agak apa. Ni ginilah. Mutasalah banyak-banyak anu jitu bagi. Ikutlah hamba balik ke dalam negeri seluruh tanah Jawa ni. Aku dah lagi cukup boleh gigi-gigi pakai gigi semua. Rumah Raja Segama. Tes. Tes mic. Okey. Siaran pengendali sebentar. Mikrofon tak bunyi ni ku. Kena tukar mikrofon lain dengan mikrofon lari belakang ni. Awan, no technician tak bu bateri dalam mikrofon ni kali. Mula saya kira lah jangan. Gila kita wajib ikut mah Raja Segama. Mah ke mah Raja Segama. Nak jalan balik lah. Jauh pula. Mah kau jalan pula dengan lari muda.
Kata panjang akan ambo gerak ke pendek, perjalanan jauh akan ambo berdekatkan. Cerita ni sangat panjang, 7 hari 7 malam takkan habis. Jadi ambo buat ringkasan, maka botol mah Raja Ramu nak hamba nak kejar pula dari belakang rombongan Mak Raja Sri Ramu dengan puak-puak dia nak balik ke negeri Sekarang Tengah Jawa. Maka potong mak Raja Mano menyeruh pula nak sekat, nak anggap, nak ikat, nak contek Tuan Puteri Sita Dewi nak jadikan isteri dia pula.
Tengok ni. Siapa nama? Akulah orang yang digelikan Mah Raja Betul kan. Mak Raja kau. Betul Mah Raja mana? Oh, foto Mak Raja Wano. Mu kenal baby foto Mak Raja Wano siapa? Aku tak kenal ni. Mau kenal mak? Wah, orangnya. Ayo main foto-foto ni. Pakai orang. Mah Raja Segamo. Pada masa ni lagi, aku nak ambil binimu, Tuan Puteri Siti Dawi, aku nak jadikan pada bini aku. Budak. Celaka. Mau sepok tepi. Said. Biar kejap kira dengan foto Mak Raja Wano ni. Oh, yogi lah. Oh, dia mau siapa Raja juga. Oh, gua gitu ni ke. Oh, gua orang poli-poli ni gitu duduk belakang ni nak. Oh, kecek lah dia mau kecek ke. Mak Raja Segamo. Akulah orang yang digelarkan Mak Raja Segamo. Mu nak bui ke tidak binimu? Tuan Puteri Siti Dawi padaku. Celaka. Muka puduk. Kepala banyak. Mu nak ambil bini aku baru nikah kahwin satu hari. Mu nak buat jadi binimu. Iya. Tak ada siapa untuk lelaki nak bagi bini dia ke orang lain. Aku, Mah Raja Segamo, takut mesti dia darah bersenung. Aku takkan lepas bini aku pada orang duit. Celaka Mah Raja Segamo pada hari ini. Kalau mu tak bui pada aku akan kenapa binimu. Aku akan balik ke negeri aku akan jadikan bini aku pula. Celaka bakal. Batal lakuh banyak aku dulu sebelum ambil bini aku. Mengaku botol Mak Raja Segamo. Iling-iling katari. Tak takak pula lah. Tuan Puteri Siti Dawi nak balik ke negeri dia kerana dia nak nikah kahwin dengan Puteri Siti Dawi. Bersiap-siap lah Mak Raja Segamo untuk mempertahankan, untuk melawan, nak jaga bini dia pula. Bersepak para sebelah Tuan Puteri Siti Dawi dan juga Raja Muda Laksamana. Biarlah aku berurusan dengan foto Mah Raja Wano, orang celaka, orang yang tak sedar diri ini. Baiklah tuanku, patik sepoklah sebelah dulu, tuanku selesai. Pak kita ni mana ni? Kita ni nak tunggu sini ke? Kita nak balik ke KK ni? Ke mendidik mana ni? Hai, nyata ni lagi. Mana mak dia pucak tu mak? Boleh main. Baik pelari weh. Lagi. Makan di kamu suruh lagi. Dua orang raja. Betul mak raja kamu. Bersiap-siapkan diri pula. Nak tangkap Seri Mah Raja Segamo. Nak ambil pula isteri dia. Nak bawa balik ke negeri Terang-Terang.
salah langkah sebenarnya nyatakan nyatokok aku nyepekong aku ini. Baiklah aku nak cari anak dia aku Mah Raja Adamai Kau Putih, nak minta tolong berlawan dengan dia. Maka Sri Rama menyeru-nyerulah pula Mah Raja Adamai Kau Putih nak jumpa dengan dia, nak minta tolong kerana dia berlawan dengan Kota Maharaja sekarang, Kota Maharaja mana pula hari ini. Maka Adamai Kau Putih titih bersenang daun nama dia bergegar pula dengan arah, maka turunlah pula nak jumpa dia Maharaja sekarang pula. Cak
tengok tuanku melayang-layang melambung tinggi ke udara. Mari jatuh di telapak kaki Patik ni. Patiklah yang digelarkan Bapak Jin Bergah Sakti. Aku ni gini ni Bapak Jin Bergah Sakti. Aku tengah berlawan dengan Angkatan Maharaja Selangor. Aku nak ambil bini dia, Tuan Puteri Sita Dewi, nak balik nak jadikan isteri aku. Tiba-tiba ada satu manusia, ada ekor, rupanya macam keruk, warnanya putih. Mari dia takak, dia kokok, dia ikat aku, dia lebar aku sini. Tu aku sepak baris belah. Biar Patik pergi jumpa. Siapa nama dia? Patik nak tengok jauh mana kekuatan dia ni sikit. Boleh tak begitu? Mungkinlah tengok, mutakaklah buat baliklah Tuan Puteri Sita Dewi. Pari ke aku nak jadikan isteri aku. Tuanku. Baliklah tuanku bersenang dalam sekandung. Biar Patik dia ambil, ditakak, gigam. Maka Bapak Jin Bergah Sakti ilek-ilek katari menyebut pula ke hadapan Angkatan Serimah Raja Selangor. Inilah sama ni. Kalau baca nada aku. Ayam ayam Bapak Jin tu. Tunggu. Dah ikut pada aku apa? Nak mana ni? Jilali tu macam Pak Pusat ni. Weh, nama demo ni nama apa? Apa? Yolah, demo ni nama apa? Akulah orang yang digelarkan Bapak Jin Bergah Sakti. Bapak Jin. Bapak Jin. Bapak Jin Bayo. Bayo tak takut ke Bapak Jin? Aku tak takut Bapak Jin. Bapak Bayo. Takut apa Bapak Jin? Weh, Bapak Jin ni Bayo. Bapak Jin ni makan orang. Bapak Bayo tak takut Bapak Jin. Lah. Aku duk tengok Bapak Jin ni. Dia tak fikir orang ambil barang dia pun dia tak marah. Barang apa dia ambil? Lah. Aku duk tengok ramai budak-budak duduk di kedai bandar duduk beli jing tu. Pakai jing belakang, pakai seluar dia tu. Dia tak marah pun. Kena ke dia pula. Gini Bayo kalau kita tak berhabis cerita ni memang tak habis malam ni. Tak pergi kuliah lah budak-budak. Jadi kita gini, kita pergi royak dulu siapa kita lah mana kita, lepas tu kita buat penutup. Gitu. Memang kita royak dulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kita belum tamat lagi. Saya nak berikan sedikit penerangan tentang nak tercabut seluar ke? Okey, how are you Dr. Pat? Dr. Patricia? Expert in Mak Yong. Ya. Okey, sedikit tadi kita telah membuat persembahan wayang kulit, dan ceritanya sebenarnya adalah diambil daripada cerita Botemah Raja Wana, yang mana cerita tu terlalu panjang, ya, terlalu panjang, daripada perkahwinan Sri Rama sehinggalah lahirnya Hanuman Kera Putih, sehinggalah tipu daya yang dibuat oleh Botemah Raja Wana untuk menangkap dan mengambil Sita Dewi sebagai isteri beliau. Jadi dalam persembahan wayang kulit ni adik-adik, sebenarnya semua watak-watak tu hanya dilakonkan oleh seorang saja. Ya, tak ada ramai. Ada ramai ke belakang? Ada lagi? Tak ada. Semua watak-watak ni, contohnya watak-watak yang saya pegang ni, semuanya dilakonkan oleh seorang sahaja. Dan ini ada banyak improvisasi. Untuk pengetahuan semua, tadi apabila saya mainkan wayang kulit tadi, saya tidak beritahu cerita apa saya nak main. Saya tak beritahu pun pada pemuzik. Pemuzik tahu cerita apa tadi? Tak tahu pun. Dan saya tak atur pun apa muzik yang akan dimainkan. Saya tak cakap, okey, lepas ni lagu ini, lepas ni lagu ini, lepas ini lagu ini. Tetapi inilah the uniqueness of our heritage or our music. Tidak seperti mana muzik di barat, Western classical music, everything has been pre-arranged before the performance. But muzik kita tanpa perancangan, dia penuh dengan improvisasi. Contoh, ya, contoh pemuzik dia akan tahu, dia tak tengok saya ni, kan? Abang adik kita berjalan, adik, kita jangan jadi pemuzik tahu apa yang saya nak, tanpa saya beritahu lah apa-apa. Dan pergerakan ini adalah watak Sri Rama. Sekarang ni warnanya hijau, berbeza dengan watak Laksmana. Tadi kita tengok gambaran-gambaran yang diberi oleh Dr. Farah di dalam bukunya, ya, ada unsur panah dan ada anak panah, ya, berdiri di atas daga dan sebagainya. Dan ini adalah watak Laksmana, iaitu adik kepada Sri Rama. Jadi apabila mereka jalan, dia akan mengikut tempo. Watak-watak ni adalah watak-watak pengasuh, watak-watak yang kurang penting, ataupun dipanggil sebagai watak peran. Watak ini asalnya tidak ada, dalam hikayatnya tidak ada, tetapi ditokok tambah. Okay? Contohnya watak ni dinamakan Sa'i. Mana ayo? Ambil wayang tu tadi. Mana budak-budak lagi kelas lagi ni? Oh, Aku tak tahu budak-budak ni kata bah lama lagi kelas. baik tu mana? Automatically Tok Dalang akan menukar suaranya mengikut watak. Jadi Tok Dalang perlu memahami setiap watak, ya, ada lebih kurang 100 watak, dan setiap watak tu perlu difahami oleh Tok Dalang. Karakter, okey, sebab setiap watak setiap karakter.
Dan apabila mereka bergerak, dia bergerak dengan cara yang tersendiri, dengan muzik yang sendiri. Contohnya ya, Mari raya. Kita pergi ngadap Mahathir Syamuk. Marilah kita kira lama dah tak ada gaji ni. Salah-salah serama nak minum kopi kita ke 8. Dah ni tengah hari di Kong 1 ni perbit ada sedia makan. Kau duk hari ni perbit ni. Duk dalam syurah lapar ni tak minum lagi lagi. Aduh, buat nasi buku tu kau rambut aku banyak tepi jalan tu tadi. Weh. Mari kita pergi belakang. Hari kita ni. maka kusina berdua. Lagi pula lah menghadap Maharaja Selangor Humphrey. Watak dia akan bergerak tengok-tengok. Yang pergerakan sesuai dengan karakter biji dia main. Okey, ini pula adalah watak Hanuman dalam wayang kulit Kelantan. Hanuman ini Hanuman kera putih. Hanuman ni ada banyak ya, ada banyak. Dia ni nakal sikit ni, kahwin kata-kata. Dia pergi ke laut, dia kahwin dengan puteri ikan, dapat anak, nama dia Hanuman ikan. Dia naik ke kayangan, kalau kita sekarang ni dia kahwin dengan puteri di kayangan, nama Hanuman sapu angin. Kalau kita sekarang ni kena naik kapal terbang, kena dengan pramugari lah kan. So dia naik ke udara tu ada kayangan tu, ada juga di dongeng lah ya. Kan. So dia kahwin sana, dia ada satu anak, kahwin sini ada satu anak, kahwin sana ada satu anak, dan dia tak kenal pun anak dia. Ya, itu dalam hikayat. Tetapi di dalam epos Ramayana yang banyak mempengaruhi wayang kulit Kelantan, Hanuman adalah raja kera yang telah membantu Sri Rama untuk terbang ke Sri Lanka untuk mengambil balik Sita Dewi ataupun Siti Dewi kalau dalam wayang kulit Kelantan, yang dilarikan oleh Rawana ataupun Bota Maharaja Wana, dilarikan untuk dibawa balik. So Hanuman ni apabila dia berjalan, biasanya ada dua cara saja berjalan. Jalan biasa, dia tidak boleh jalan seperti mana pengasuh-pengasuh tadi, tak macu. Sebab karakter dia adalah karakter pahlawan, warlord, warrior. So cara dia berjalan, dia ada cara dia sendiri dah. Maka ajaran Tok Putih tak pergi menghadap pula lah Maharaja Selangor. Dengan minit beza kan, dia nak jalan. Saya tak beritahu pun apa dia nak jalan. Pandai aja dia orang ni baik. Dia cara dia jalan. Dan cara pergerakan bentuk sendiri dia ada karakter dia. Tak boleh gini je. Ini tak masuk tempo kan. Ikut tempo. Siapa dah kita jalan kan, semua ikut tempo. Okey, ini pula adalah watak yang pertama juga. Itu watak Sita Dewi. Watak ini dia ada pelbagai versi sebenarnya. Kalau di Kelantan versi Kelantan lah, kalau di Selatan Thai ada sedikit perbezaan. Saya spend masa 9 bulan di Songkla untuk sabbatical saya dulu. Saya belajar menora, main nora dan sebagainya, dan juga terlibat dengan wayang kulit siap, Nang Talong. Kalau di Cambodia, Nang Sebek. Okay. So dalam itu ada sedikit perbezaan karakter, watak dan sebagainya. Dan Sita Dewi ataupun di Kelantan dipanggil Siti Dewi, Siti Dewi.
Agaknya Sita ni tak jadi kan. Dia bagi Siti lah kot. Nak melayukan agaknya. Saya pun tak kaji. Dr. Farah yang kaji ni. Okay. Dia watak dia adalah wanita yang lembut. Wanita yang cantik. Sangat cantik. Menjadi rebutan. Dan cara berjalannya dia tak boleh berjalan semena-mena. Dia kena berjalan dengan lemah lembut, lemah gembala. Maka Puteri Sita Dewi janganlah pula nak pergi menghadap menyembah Raja Selangor pula dengan larian muda pulaknya. Tapi dia tak kepala dia kena tekan. So, pegang dia. Tak boleh lah sini. Kena tak? Seorang wanita yang cantik jalan tadi. Ni adik-adik yang perempuan ni jangan jalan macam tu. Jalan kena dengan kepala. Kan? Dengan kepala. Bagulah kena. Ini kan? Jalan gini je. Jaga. Okay, so that is basically kaitan muzik dengan pergerakan watak-watak dan sebagainya. Begitu juga dengan suara, ya, suara wanita. Suara wanita, walaupun lelaki yang cakap, saya tak boleh nak buat suara wanita, tapi saya kena berikan satu karakter kepada suara saya yang bunyi macam lelaki ni. Oh, suara yang bunyi macam lelaki ini, saya kena berikan karakter wanita. Contohlah kan. Kita bagilah nama Tuan Puteri Sindu Bulan. Kononnya ni watak-watak ni kita boleh tukar-tukar. Ini watak ni puteri ni lah, boleh macam-macam. Ya, dia tidak ada watak yang khusus lah. So ini kita boleh jadi puteri dalam cerita lain, ini kita boleh jadi puteri lain pula. Yang tadi tak boleh tukar-tukar. Itu dah tentu dah. Maharajawana tadi pun tak boleh tukar-tukar. Itu adalah watak dia. Ada banyak kepala tu tak boleh tukar-tukar lah. Tak boleh ambil patung lain nak tukarkan dia. Tapi hulu balang kita boleh tukar. Puteri-puteri macam ni kita boleh tukar. Contohnya kalau katakanlah royal lah jumpa dengan Tuan Puteri Nik Rohana lah kita kata, kan? So saya terpaksa bagi watak dia ni karakter suara sesuai dengan watak perempuan, walaupun suara saya tetap suara lelaki juga. Cik Wadik ni siapa nama? Allah yang digelarkan Tuan Puteri Nik Rohana ni. Aduh saya. Cik apa ni nak gimana? Cik apa? Aduh. Hari dah kita nikah. Cik apa? Aduh sayang. Tak ada apa-apa pun. Kita dekat relak pun dia ajak kita nikah. Contoh. Kan, suara tetap saya tak boleh jadikan wanita, tetapi saya berikan karakter wanita kepada suara tersebut. Sebagai contoh. Tapi ini tak boleh kalau di belakang clear. Ini kita panggil clear, K-E-L-I-R. Ya? Kalau di belakang clear ni lain, di depan gini lain. Dia punya semangat tu hantu dia masuk, bukan hantu lah. Semangat dia kalau di belakang clear tu lain. Ya? Biasanya kalau kita main 2 jam wayang kulit pun kita tak rasa penat. Kalau demam pun sembuh. Sebab apa? Semangat tu datang. Dan saya selalunya bila saya buat persembahan, saya tidak pernah plan. Saya cuma ada jalan cerita sahaja. Dialog dan sebagainya dia akan sendiri keluar. Dia akan keluar dengan sendiri dialog tersebut. So Tok Dalam biasanya begitu. Di dalam satu persembahan wayang kulit ada 2 orang dalang, ya. Satu dalang muda dan satu dalang tua. Tadi dimulakan oleh Dr. Farah dalang muda. Bukan sebab dia muda,
Ya, bukan sebab saya tua, sebenarnya saya lebih muda daripada Dr. Farah. Ya, saya baru 32 tahun, Dr. Farah 56 tahun. Walaupun saya lebih muda daripada Dr. Farah, tetapi Dr. Farah yang memulakan, dia dipanggil dalam muda. Dalam muda ni biasanya dianggap sebagai apprentice. Sebagai apprentice kepada Tok Dalang, pembantu pada Tok Dalang. Kalau kapal terbang, co-pilot lah, lori, driver dengan kelendan lah, ya, macam tu. Jadi biasanya dalam muda ni akan belajar daripada dalam tua. Tapi sampai satu tahap dalam tua akan bertukar menjadi dalam muda untuk memberi ruang kepada dalam muda menjadi Tok Dalang. Okey, so itu zaman dululah, sehinggalah seorang Tok Dalang tu main. Apa yang saya cerita ni adalah berdasarkan pengalaman saya, sebab saya tidak pernah belajar, saya tidak pernah berguru tentang wayang kulit, tidak pernah masuk mana-mana kelas, ya, tidak pernah belajar dengan Tok Dalang dan sebagainya, hanya melalui pemerhatian saja. Sebab saya dilatih dalam Western Classical Music. Degree saya ni semua adalah dalam Western Classical Music, yang main dalam orkestra dan sebagainya. Dan ini satu perkara yang sangat asing kepada saya satu masa dulu. Ya, kebetulan saya pun boleh cakap Kelantan. Saya bukan orang Kelantan, ya. Saya bukan orang Kelantan, tapi boleh cakap Kelantan. Ya. Sebab IC saya orang Kelantan, IC pun 03. IC saya bukan 03. Saya bukan lahir di Kelantan, bukan dibesarkan di Kelantan, bukan bersekolah di Kelantan dan sebagainya. Kan? So saya bukan orang Kelantan, tapi bolehlah kecek Kelantan. Okey, itu saja. Ada? Okey, yang saya perkenalkan ahli-ahli muzik sila bangun, ya. Ini adalah dalam permainan ini yang dituturi oleh Cik Hanif, ahli muzik kita, yang cuba boleh. Dia lahir bersama dengan gedombak dan serunai. Lahir tu keluar serunai gedombak sama dengan dia. Ni Cik Mai, Cik Zaiman, juga ahli muzik kita yang memainkan genangan dan sebagainya. Dan ini adalah pelajar-pelajar yang membantu kita, dan mereka ni belajar sekejap je, kan? 4 hari dah boleh belajar, 4 hari dah boleh main, 4 hari je. So siapa nak belajar, main datang sini, ya. Siapa nak belajar, kalau dia orang ni 4 hari, dia orang belajar 3 hari je. Okay? So itu sajalah yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Ini sebagai pengenalan sahaja. InsyaAllah kita akan buat persembahan yang lebih sempurna, lebih baik lagi. Dan persembahan sekali sebenarnya ini tidak lebih kepada penceritaan, tetapi lebih kepada isu-isu semasa. Cuma saya kurang masukkan pada isu-isu semasa tadi, sebab masa kita terlalu singkat, terlalu pendek. Jadi sekiranya ada kesilapan, salah silap saya dan sebagainya, saya dan rakan-rakan saya di sini mohon maaf. Tapi applause to all the musicians. Thank you very much. Baik, kita berikan tepukan lagi berupa pensyarah kanan FMS.